Dahsyat masalah ni sampai di Facebook pun, Rina. Ada satu kumpulan yang dinamakan Mangsa Love Scam untuk memberi sokongan kepada yang pernah kena scam dan untuk menyebarkan informasi supaya orang lain tidak terkena. Sampai begitu sekali. Ya, apa anda saksikan itu adalah laporan juga bersama pengakuan seorang mangsa yang terjerat dengan love scam ini. Dan hari ini, Prof, kita dapat melihat bahawa cerita ataupun situasi ini masih lagi berlaku walaupun perkara ini sudah lama, malah ianya secara global. Pasti ada sebab dan musababnya kenapa ia masih lagi berterusan. Kalau kita lihat mungkin taktik penjerat cinta ini cukup hebat, Prof. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak terangkan dulu definisi apa yang dikatakan, sebab kemungkinan ada yang terkeliru. Yang ni love scam ke scam biasa ke scam macam mana ni? Di mana ni? Jadi kalau nak bagi penerangan, scam ataupun jerat perangkap cinta ni merupakan helah tipuan yang melibatkan niat romantis. Asal dia niat romantis. Tapi niat romantis tu adalah palsu terhadap seorang bakal mangsa dan mendapatkan kasih sayang daripada mangsa. Jadi apabila ada dah ikatan emosi, dia akan gunakan tu untuk mendapatkan ganjaran. So ikatan emosi ni boleh juga kepada kepercayaan. Yang orang ni betul-betul sayang saya ni. Keduanya mungkin harapan. Dia akan datang ke sini. Dia nak jumpa beria-ia. Akan berkahwin. So jadi ada tiga itulah. Sama ada ikatan emosi, kepercayaan ataupun harapan yang diberi. Dan ganjaran yang ada ni tiga jenis. Ketara, tak ketara ataupun gabungan kedua-duanya. Ketara sebagai contoh wang. Biasalah ya, handphone. Mungkin seks, mungkin harta. Yang tidak ketara sebagai contoh pekerjaan. You nak dapatkan kerja dengan saya sebab I sayang you. Kita main-main dulu ya. Nanti adalah interview kat tempat company tu. Mungkin untuk melancong. Alasan nak datang ke Malaysia, so saya nak jumpa atas visa pelancongan sebagai contoh. Kadang-kadang naik pangkat dalam organisasi. Ya, boleh juga untuk akses kepada organisasi, kumpulan ataupun sistem. Dan pernah berlaku juga. Di mana ada individu tertentu cuba mendekati diri, mangsa jatuh cinta, menggunakan dia sebagai jaluan belakang untuk masuk kepada organisasi. So dia pelbagai cara. Ketara, tak ketara ataupun gabungan kedua-duanya sekali. Jadi jenayah ini kan, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, ia merupakan jenayah jangka panjang. Beberapa hari, minggu, bulan. Itu biasanya lah yang berlaku ya. Untuk mendapatkan hasil. Dia akan melibatkan props. Itu alat peraga, handphone, seumpamanya ya, gambar. Dia memerlukan pelaburan peribadi si penipu tersebut. Ada skrip. Berbeza bagi perempuan dan lelaki. Dan jaringan tipu daya. Perempuan ni mudah menjadi mangsa kerana tarikan untuk perempuan adalah kata-kata manis. Bagi lelaki biasanya adalah visual, gambaran. Sama ada badan ke, muka ke, tempat lokasi dia dan sebagainya. So dia bukan macam jenis penipuan yang lain. Penipuan cinta adalah sangat peribadi kerana mangsa dipengaruhi oleh ciri-ciri percintaan dalam penipuan tersebut. So dia khusus lah. Sangat khusus. Kalau kita nak tanya, lebih wanita ataupun lelaki yang terkena akan love scam ni spesifik? Secara amnya dua-dua. Dua-dua boleh jadi mangsa dan nak memastikan statistik itu agak sukar kerana ramai mangsa, terutamanya kalangan lelaki, dia segan dah. Dia dah malu nak buat laporan yang dia jadi mangsa ni. Jadi tak lapor. Ramai lelaki yang tidak tampil untuk membuat laporan menjadi mangsa ini. Kalau kita lihat sekarang ini ada pelbagai aplikasi mudah laluan untuk mencari jodoh, mencari pasangan dan sebagainya. Kadang-kadang bila situasi ini berlaku, Prof, mungkin ini juga menjadikan kegusaran dan kebimbangan dalam kalangan mereka yang nak mencari pasangan. Tak tahu betul ke tidak ataupun memang ini perangkap jerat cinta. Sebenarnya semua laman sesawang, dating apps dan sebagainya, asalkan dia sosial, ada bahaya dia ya. Tak kisahlah Omi ke, Tinder ke, Tantan ke, Grindr, Bumble ke, biji kubit dan sebagainya, semua ada bahayanya ya. So kena beri perhatianlah, saring betul-betul. Adakah orang ni benar-benar memang minat ke, memang mencari pasangan hidup ke, ataupun dia scam. Sebagai contoh yang saya selalu lihat adalah Omi. Sangat bahaya.
mungkin niat dia, asal dia baik sebagai contohlah ya. Bukan saja Umi lah dan yang lain. Tapi kalau dia buat iklan tu, dia lebih menyifatkan pasangan tu sebagai pasangan untuk melakukan hubungan intim. Sebagai contoh, dia akan kata kalau nak cari pasangan cantik yang handsome, pakailah app ini. So itu dah mula start menarik dan bagi peluang dan ruang. Bukan saja kepada bakal mangsa, tetapi peluang yang sangat hebat, sangat sesuai untuk bakal penipu itulah. Tapi boleh saya bawakan, kalau kita gunakan aplikasi atau media sosial, itu sekadar pelantar saja, tak ada buruk, tak ada baiknya di sana. Ya, betul. Jadi dari segi mangsa pula, apa yang mereka kongsikan yang menjadikan mereka sasaran ataupun target. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Kita kongsi ekstra ke? Kita ambil gambar yang terlalu cantik ke? Apa ceritanya? Itu panjang sebenarnya cerita. Kita patah balik kepada cara gaya keibubapaan. Ya, so sering ibu bapa mengatakan anak kena cantik, kena handsome. Fokus dia adalah kepada external beauty. Okay? Raut wajah seseorang itu, bentuk badan dia daripada luaran. Fokus kat situ. Kalau tak cantik, tak handsome, tak dapatlah pasangan hidup sebagai contoh. Tak popular. Jadi rata-rata akan mencantikkan luaran saja. Apabila masukkan dalam Facebook dan sebagainya, mereka nak yang like. Nak popular. Malah kajian yang kita lakukan dengan pihak polis beberapa tahun yang lepas, lebih ramai perempuan yang muat naik gambar-gambar yang pro kelucahan berbandingkan dengan lelaki. Dan mereka akan cari dalam internet gambar-gambar seperti itu. Bukan kerana mereka ni homoseksual ke gay atau lesbian, bukan. Tapi mereka nak tengok kenapa perempuan yang lain dapat like yang tinggi. Kenapa dia begitu popular. Dan dia usahakan. Dan apabila gambar dia tersebar, ramai orang yang suka, yang like, itulah dia peluang. Menjadi sasaran. Ya, tapi sebenarnya kalau kita nak lihat mengapa individu menjadi sasaran tu, ada sekurang-kurangnya 6 tipologi. Macam mana seseorang itu mudah menjadi mangsa, mudah menjadi sasaran. Yang pertama, tahap pengetahuan. Dia tahu ke tak ini scam? Dia kenal tak benda ni sebenarnya adalah satu pancingan, satu perangkap. Dia tahu tak? Okay. Keduanya, faktor rentan. Berapa kerentanan dia? Seorang yang vulnerable, seorang yang disifatkan memang tak tahu pasal dunia, mula nak mengenali dunia sebagai contoh, mudah percaya kepada orang, mudah makan umpan-umpan manis sebagai contoh. Yang tipologi ketiga adalah personality, bakal mangsa itu sendiri. Macam mana dia? Adakah dia seorang yang betul-betul innocent, tak tahu benda sebagai contoh? Dia punya latar belakang keluarga, trauma dengan hubungan fizikal yang biasa nampak tu. Jadi dia dah serik dengan bersemuka, dia nak try online pula sebagai contoh ya. Yang tipologi keempat, jumlah kerjasama yang diberi. Kerjasama macam mana tu? Sebagai contoh, dalam victimology iaitu kajian mengenai mangsa, dia ada aspek pemudah. Dia sendiri pemudah cara. Dia sendiri mencari maklumat, dia sendiri letakkan situasi dia di mana mudah menjadi mudah makan umpan lah. Dia letak gambar dia, dia letak maklumat dia, semua memudahkan. Keduanya, dia provokasi. Kalau anda nak saya, cubalah tackle saya. Sudah. Macam-macam teknik dia. Macam-macam cara. Dia letak diri dia sendiri. So kadang-kadang kerjasama tu 100%. Dia dapat ada 5, 6, 10 lelaki ataupun perempuan minat kat dia. Mulalah, saya hebat ni. So kerjasama yang dia bagi 100%. Ada yang langsung tak bagi. Dia menjadi mangsa secara tak langsung. Tiba-tiba je ada orang minat dia dan dia tengok latar belakang, nampak macam betul ni. Tapi sebenarnya adalah scam. Dia punya saringan maklumat dia yang mengenai penipu tu tak cukup banyaklah. Dan ada juga tipologi berdasarkan jenis dan jumlah kerugian. Bukan saja pada bentuk wang. Perhubungan dengan keluarga, dengan rakan, perhubungan di tempat kerja sebagai contoh. Ada kerugian di situ. Sebab bila kawan-kawan tegur, kata tak payahlah ni scam, dia tak percaya. Jadi perhubungan tu makin regang lah. Sebab dia betul-betul mempercayai penipu tu kerana ada ikatan emosi. Dan yang keenam, ni adalah keenam, scammer akan buat andaian, pengiraan, penilaian lah ya. Individu bakal mangsa ni, apakah kemungkinan dia buat laporan? Sebab ramai sebenarnya yang menjadi mangsa tak lapor. Dia ingin melupakan insiden hitam tersebut. Jadi dia tarik diri, dia mungkin blok, tapi dia tak sedar. Dengan perbuatan sebegitu, kerana tak buat laporan,
bererti ramai lagi yang akan bakal menjadi mangsa. Terkena di sana. Kalau apa yang disentuh oleh Prof sebentar tadi, ini adalah satu jenayah jangka panjang di mana ia memahukan ganjaran ketara ataupun tidak ketara. Bila kita lihat dalam amount yang disentuh oleh Nas tadi sampai 3.5 juta ringgit, seolah-olah macam tak ada serik langsung. Masih lagi berterusan memberi wang dan sebagainya. Dalam situasi ini, adakah mungkin kerana taktik yang mereka gunakan ini benar-benar berkesan dan menjadikan individu ataupun mangsa ini seolah-olah terbuai dengan dunia hayalan ini, dunia tipu-tipu orang kata ni. Dia cinta palsu. Sampai dia sanggup buat 184 transaksi sukar untuk kepada 19 akaun yang berbeza. Itu dah memang red flag di sana kan. Pendapat Profesor? Dia benda ni complicated. Kalau kita cakap pasal cinta, biasanya pepatah kan, cinta itu buta. Tapi bukan sahaja buta, pekak pun ada juga. Pekak dan tuli. Tak nak dengar, tak nak dia merasakan bahawa percintaan itu adalah yang sehebat-hebatnya, benar, yang tak boleh orang gesek lah kiranya, sebagai contoh. Jadi dia banyak perkara di situ. Yang pertama, terutamanya bagi individu yang lebih berumur. Jadi mereka ni sunyi. Dan ingin orang yang betul-betul memahami mereka. Dan malah itu bukan salah satu teknik. Teknik yang digunakan. Mereka ni komunikasi mengenai cinta cukup mantap. Dari aspek tona, perkataan, kadang-kadang berpuisi-puisi. Yang manis-manis. Itu saja yang mereka dengar tu membungakan hati dia. Jadi itu dah mula ikatan emosi. So bila dah mula begitu, kita akan tengok yang duit tu sebagai satu benda yang perlu dipentingkan. Untuk cinta segalanya boleh sahaja. Sebagai contoh. Okey, jadi kalau di sini kan, bila kita dah kita berterus terang dengan diri sendiri, Karina. Okey, saya dah terkena love scam ni, saya dah terkena jerat. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh mangsa dan adakah mereka berpeluang untuk mendapatkan balik wang tersebut? Okey. Sekarang ni Malaysia lebih baik daripada dulu. Jadi ada peluang buat laporan 994. Itu untuk scam. Untuk yang jenayah cinta khususnya adalah 997. Saya bagi dua nombor ini yang memang ada dalam pihak polis. Kerana seperti mana yang saya terangkan tadi, ada beberapa individu tak berapa tahu ini scam cinta je ke scam yang lebih dahsyat, melibatkan pelbagai jenis scam dalam satu masa oleh seorang penipu. Sebab kadang-kadang dia bermula dengan ikatan emosi. Kemudian dia akan jadi peras ukut. Sebab dah kongsi gambar, dah kongsi video dan sebagainya. Kalau tak bagi saya akan bagi satu dunia tahu. So dia bukan jenayah scam cinta sajalah. Dia mungkin akan melibatkan benda-benda jenis yang lain. So kalau khususnya cinta, cubalah 997. Kalau yang bersifat lebih complicated, 994. Dan hubungilah ada online daripada consumer punya Akta Konsumer sebagai contoh, so you have multimedia sebagai contoh. Carilah maklumat tu. Kalau mangsa tu boleh cari maklumat mengenai penipu, mesti boleh cari maklumat macam mana nak selamatkan diri. Betul. So selain daripada buat laporan, memang kena buat laporan lah berartinya. Jangan nak tutup benda tu. Sebab kalau nak hilangkan diri, dah pasrah dah, tak nak layan dah ni semua. Kalau kita tak buat laporan, satu, individu tersebut adalah masih bebas untuk melakukan yang sama kepada orang lain. Kedua, kita tahu dan kita tak buat apa-apa, boleh diibaratkan sebagai subhat. Terutamanya kalau bakal mangsa yang kemudian hari merupakan yang kenalan kita. Kita tahu. Tapi kita tak buat laporan. Dan kita tak kongsikan. Ya, dan kalau kawan tu dapat tahu, dia buat laporan, kena masuk mahkamah lah. Kalau memang dapat penipu tersebut, katakanlah dibagi hukuman. Kalau ada orang buat laporan kepada mangsa yang asal dia, samalah hukuman dia. Bagus. Jadi sebenarnya kalau kita nak pastikan macam mana nak elak, pertama, profil. Apakah profil pemangsa penipu tersebut? Boleh cek kat Google. Pictures dia, images dia, kat mana dia pergi. Semak betul-betul. Profil dia start aktif tu bila? Baru ke asyik bertukar-tukar? Sebab kadang-kadang kalau kita lihat kat Facebook, orang sama, gambar sama. Betul. 10-15 profil. Kenapa? Mesti ada isu tu. Sebab Facebook, Twitter sebagainya dah block. Jadi dia tukar.
Ya. Kemudian boleh tengok kepada apakah aktiviti yang dilakukan. Betul ke dia boleh Photoshop je. So dia ada pelbagai cara ya. Tapi kalau individu tu dah start minta duit tu memang sah scam. Memang sah scam ya. Percintaan tak sepatutnya membebankan, tak sepatutnya memerlukan kewangan. Tepat sekali. Itu yang kita nak utarakan daripada awal. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad yang telah memberikan gambaran yang tepat tentang love scam ini. Kalau anda mungkin sedang berjinak-jinak dengan seorang di media sosial ataupun di alam maya, kita kena fikir dua kali. Cinta tidak harus membebankan anda, terutamanya dari segi kewangan. Jadi kepada anda yang ingin melaporkan sesuatu jenayah di sini, Pusat Respons Scam Kebangsaan. Saya pun baru dapat tahu hari ini. Astaghfirullahalazim. 994 untuk scam yang menyeluruh dan 997 untuk spesifik kepada love scam. Rina, anda dilindungi.